Saya teruskan, absolute values ni kalau kita nampak ada simbol modulus ni, ada simbol pagar ni, itu dia panggil absolute values. Maksud dia, kalau kita belajar mungkin di sekolah ada pernah jumpa ni. Maksud dia kalau kita ada nilai, katakan saya ada absolute values of 5. Berapa nilai dia? Kita akan ambil 5. Kalau katakan negatif 5, maka jawapan pun 5 juga. So ingat absolute value ni nilai dia sentiasa positif. Okey, kenapa dia jadi macam tu? Okey, jadi kalau kita refer pada definition dia, kalau kita tengok nota ni, sebenarnya dia refer pada definition dia ni. Maksudnya kalau kita hilangkan absolute value ni, dia akan ada dua nilai. Yang pertama positif, yang kedua negatif. Okay? Katakan saya kembangkan ni. Katakan saya ambil contoh, saya ada absolute value of x minus 3. Yang ni kalau kita nak hilangkan absolute value ni, kita akan ada dua function. Yang pertama positif, yang kedua negatif. Okay, yang pertama positif, yang kedua negatif. Maksudnya yang function ni saya ambil je dalam ni. Dalam absolute value ni kita ambil dua. Yang pertama positif, yang kedua negatif. Kemudian dia akan ada bersama dengan dia punya range dia. Range ni datang daripada, katakan daripada dalam ni, kita tengok dalam ni je. Kalau saya samakan dengan kosong, maka kita akan dapat sempadan x sama dengan 3. Maka kita punya range tu, kita kena letak syarat tambahan dia adalah x more than yang pertama. Yang kedua kita akan ambil less than 3. Okay. Maksudnya sempadan ni ambil daripada dalam ni. Ini dalam ni. Samakan dengan kosong dapat sempadan. Kita ambil yang pertama lebih besar, yang kedua lebih kecil. Jadi kalau kita cek, kenapa jawapan tadi bila kita ambil, katakan saya ambil x sama dengan 4. Bila x sama dengan 4, maka kita akan dapat, kita akan gantikan 4 tolak 3 sama dengan nilai 1. Kan? Ataupun modulus of 1 sama dengan 1. Okay. Kenapa dapat 1? Sebab kalau x sama dengan 4, maksudnya saya akan pilih, hilangkan absolute value ni, kita akan pilih function yang pertama. Bila saya pilih function yang pertama, gantikan x tu dengan 4. So 4 tolak 3, itu jawapan dia 1. Okey, saya ambil contoh lain. Katakan x sama dengan 2. X sama dengan 2, kalau kita terus ganti 2 tolak 3, so kita akan dapat negative 1. Nilai dia pun 1 juga. Kenapa 1? Sebab kalau kita pilih x sama dengan 2, dia berada pada, kita hilang je absolute value ni, kita akan pilih function yang kedua ni. Function yang kedua ni. Bila saya ganti 2, so 2 tolak 3, negative 1. Multiply by 1, multiply by negative 1, so kita akan dapat positive 1. Okay. Tadi saya dah tunjuk kalau absolute value of positive 1, 1. Absolute value of negative 1, 1 juga. Sebab dua definition ni. Okay. Katakan saya bagi contoh lain. Okay, katakan saya ada absolute value of 2x minus 3. Bagaimana cara kita nak hilangkan absolute value tu? Akan ada dua function. 2x minus 3. Satu lagi ada negatif. Kemudian dia punya range dia. Kita ambil yang dalam ni. Yang dalam ni. Andaikan bila ni sama dengan kosong, maka sempadan dia adalah 3/2. Maka kita akan buat, dia punya range dia adalah x more than or equals to 3/2. Satu lagi less than 3/2. Okay. Itu cara dia kalau kita nak pecahkan absolute value ni kepada function. Okey, setakat ni ada soalan tak? Boleh ke? Boleh, sir. Okey, ni absolute value yang pertama. Kalau dia ada equal. Kemudian, kalau absolute value tu bersama dia adalah bentuk less than ataupun greater than. Ni, ini pun kamu kena hafal ni. Absolute value of 2x minus 3. Maka kita akan pecah ada dua. Yang pertama positif, yang kedua negatif. So 2x, yang ini sempadan dia adalah x more than or equals to 3/2. Ni yang tadi less than negative, less than 3/2. Okay. Yang pertama kita letak je greater than, yang kedua less than. Kemudian yang kedua, kalau kita jumpa absolute value of x,
Katakan saya ambil satu nombor lah, less than 3, contoh contoh. Ini kalau kita hilangkan ancillary value, dia akan ada dua. Okay, yang pertama kita boleh pecah dengan cara macam ni. Dengan cara macam ni. Ini kamu boleh refer pada nota muka surat 29. 29. Macam tu lah. Kemudian yang ni, ataupun kita boleh pecah kepada dua. Sama ada you boleh gunakan x less than 3. Kemudian dia mesti ada n. More than negative 3. Kan? Kalau kali ni kan kita baca kan, x more than negative 3, n less than 3. Ataupun saya asing-asingkan, tapi tengah-tengah mesti guna n. Okay? Dengan tukar o. Ingat kalau less than mesti guna n. Kalau kita nak ingat, len lah. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan jumpa soalan, select value of x, dia gunakan more than. Katakan saya ambil 5 lah. Okay, more than 5. Maka kita akan pecah satu je. Ni, nanti kita akan pecah ni. Dia akan jadi x more than 5. More than 5. Or, mesti guna or. X less than negative 5. Ini cara kalau kita hilangkan ancillary value. Yang pertama tadi, kalau equal. Kalau macam ni. Ini maksud dia macam ni lah. Dia akan ada dua function. Okey, apa jadi kalau kita jumpa ancillary value, dia guna equal pula. Dia guna equal. Maka kita boleh pecah dengan cara x equals to 5 or x equals to negative 5. Okay. So 4 poin ni kamu kena ingat lah. Yang pertama tadi, definition. Kalau dia saja, bagaimana cara kita nak pecahkan? Maka dia akan ada dua function. Okay. Yang kedua, kalau kita ada ancillary value tapi bersama dia adalah less than satu nombor, maka cara pecah dia kita ikut soalan. Ikut kesan soalan sama ada kita boleh guna yang pertama ataupun kita akan buat ada pakatan n. Kemudian kalau greater than, kita kena pecah macam ni. Jadi kalau greater than kamu hafal. Greater than kita guna or. Okay. Kalau less than n. Greater than or. Boleh? So yang n ataupun or ni dia refer pada soalan. Soalan guna apa? Less than. Kalau less than n. Kalau greater than or. Dengar So dua ni penting ni. Ni biasa dalam soalan ni. Okay. Kemudian kalau yang ni equal, dia memang sentiasa guna or. Okay, contoh 12 macam ni. Contoh 12A. Kalau kita jumpa soalan yang macam ni, kita nak solve. Okay, kita nak solve soalan ni. Kita ingat definition kita, kalau ada equal, maka kita akan pecah x equals to 5 or x equals to negative 5. Maksudnya, sebelah kanan tu dia akan ada dua nilai, positif dengan negatif. Kalau yang ni pun sama juga. Saya hilangkan ancillary value ni, maka kita boleh tulis x squared minus 5 equals to 3, 1. Kemudian dia mesti or. X squared minus 5. Sebelah kanan tu, kita ambil negatif pula. Maksudnya, kita akan buat sebelah kanan ni positif, negatif. Yang sebelah kiri kekal. Cuma dia hilang pagar je. Okay, kemudian selesai lah. X squared equals to 8. Okay, so kita akan dapat. Ingat ni, bila kita ada square root. Ini yang betul kan? Ini negatif. So kalau 3, 3 lah kan? So ini kita akan dapat square root of 8. Disebabkan kita ada square root dan kita ada unknown, dia mesti ada plus minus. Plus minus. Satu lagi, x squared equals to, ini kalau gabung dapat 2. Maka x equals to square root of 2. Disebabkan kita ada unknown, maka kena ada plus minus. Okay. Kita kena tengok, kita kena check. Betul tak? Kita boleh guna dua-dua jawapan. So, kita kena check. Kalau kita ganti yang ni, x equals to plus minus square root of 8. Okay, kita check. Kita check. Kalau kita ganti, so yang ni akan dapat 8 tolak 5.
tolak 5, adakah sama dengan 3? Betul lah. Okay. Maka sepatutnya dua-dua jawapan ada dah. Sepatutnya plus minus 2, yang ni tadi. Kemudian plus minus square root of A ni dia sama dengan 2 set 2. Ni sama dengan square root of A. Okay, maka dua-dua jawapan tu diterima lah. Yang ini ya. Okey, yang ni dia special sikit lah. Sebab bila kita ada sila value, yang ni kita tak payah solve square root, sila value of x plus 7 equals to negative 6. Bila sila value, dia tak boleh jadi negatif. Nilai dia sentiasa positif. Maka yang C ni mudah, tak payah buat. No solution. Sebab tak mungkin sila value tu nilai dia negatif. Sebenarnya, penulisan yang lain. Absolute value ni dia boleh sama dengan absolute value ni, dia satu lagi dia boleh sama dengan square root of A squared. Dia sama. Ni kan? Sebab square root of A squared ni biasanya kita akan buat dia macam ada plus minus kan? Dia ada plus minus. Plus minus ni dia sama masuk dengan modulus of A. Sama. Okay, contoh 13A. Kita ada soalan. Absolute value of 3 minus 2x more than or equals to 5. Okay, so ingat tarifan ya. Yang pertama, kalau greater than, maka kita akan tulis, hilangkan absolute value ni, kita akan dapat 3 minus 2x more than or equals to 5. Dan mesti guna or. Mesti guna or. Kenapa guna or? Yang tadi saya suruh apa tadi? Kan? Kalau greater than, or. Kalau less than, n. Less than, n. Okay? So yang ni, sebelah kiri tak berubah. Sebelah kiri sama je. Sebelah kiri sama. Cuma kita ubah lah ni. So greater than, lawan dia lah less than. Less than. Okay? Kemudian, kemudian yang ni letak negatif 5. Lawan dia, lawan dia. Okey, kemudian kita selesaikan ni. So ingat, ini kita dah belajar ni. Bagaimana cara kita selesaikan 5 tolak 3, 2. Kemudian, ni negatif ni. Jadikan dia positif. Okey, so kita akan dapat x less than negative 1. Seperti dalam nota tu lah. Itu yang pertama. Yang kedua, sama juga ni negative 2x less than negative 8. Sama juga negatif ni. So tukar dulu. Kemudian baru kita akan ambil 4. Okey, kemudian masa di sini kita kena ingat balik masa kita belajar bab 1 tu, yang number line tu. Kita ada perkataan or. So ingat balik, kita kena guna number line. Okay, untuk jawapan akhir dia, kita kena buat number line. Pastikan nilai yang paling kecil, kemudian nilai yang besar. Okay. Okay, untuk jawapan yang pertama. Jawapan yang pertama, less than negative 1. Ini jawapan yang pertama. Bila ada equal, so kita akan gunakan then circle. Ingat tak? Yang bab 1 ni. So ingat balik ni kalau lupa ni. Ni jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua, kita jangan letak satu baris, kita letak baris yang kedua. Baris yang kedua, more than 4 or equal. So kita akan gunakan then circle. Kita buat dua tingkat Yang pertama ni sebelah kiri, yang kedua jawapan sebelah kanan. Okey, kemudian kita gunakan perkataan or. Bila or, maka kita akan gunakan union. Kalau or tu maksud dia union. So kalau union, maka jawapan akhir dia adalah yang ni lah. So kita akan rujuk jawapan ini. Okay, so jawapan akhir dia adalah kita akan tulis dalam bentuk sama ada interval. Kalau interval negative infinity to negative 1. Close interval union by 4 to infinity. Okay. Ataupun dalam bentuk, ini nanti kamu pilih lah. Kamu nak ambil jawapan yang pertama ke ataupun jawapan yang kedua.
ataupun dalam bentuk less than or equals to -1 or more than or equals to 4. Jadi pilihlah. Kalau soalan tu tak beritahu nak guna apa, jawapan. Kalau interval, pilih atas. Pilih atas. Kalau general, boleh pilih bawah. Okey, itu contoh dia. Kita nak solve the following inequalities. So the value of x squared minus 48 kemudian greater than or equals to 5. Masih guna greater than. So apalah? Kalau greater than, saya mesti guna or. Kalau less than, mesti guna and. Okay, maksudnya, kalau saya hilangkan misalnya value ni, maka sebelah kanan dia akan jadi plus minus. Okay. Jadi kita akan pecahkan. Sebelah kiri ni jangan ubah. Kita salin je. Yang kita ubah sebelah kanan ni. Yang pertama positif. Kemudian kita akan gunakan or. Kenapa guna or? Sebab soalan dia greater than. Greater than mesti guna or. Jangan tukar kepada n. Untuk nak buat sebelah kanan ni, dia ni kekal. Kamu kena tukar ni. Ni, kena tukar. Ni, daripada lebih besar, tukar kepada lebih kecil. Lebih kecil. Dan 5 ni akan jadi -5. So, hati-hati ya. Kita akan tukar yang ni. Kita akan tukar ni. Yang ni dengan yang ni. Dan mesti ada n. Okay. Jangan dua-dua greater than, salah. Dia yang pertama ikut soalan. Yang kedua kena lawan daripada soalan. Kalau greater than, opposite dia less than. Kalau positif, opposite dia negatif. Okay. Kemudian kita akan selesaikan seperti biasa. So x squared minus. Okey, kalau yang macam ni kita boleh buat. Saya boleh gabung dengan 5 ni. So saya akan buat greater than or equals to 53. Betul ke? 48 dengan 5. Okey, kemudian yang ni kita boleh gunakan x squared less than -5. So 43. Betul? 43. Okey, macam tu lah. Okey, kemudian x kuasa 2. Okey, yang ni macam mana? X kuasa 2. Ingat kalau kuadratik. Kalau kuadratik kita mesti guna graf. Kalau kuadratik kita akan buat x kuasa 2 tolak 53. Lebih besar dan sama dengan kosong. Okey, nilai sempadan dia berapa? Kita akan ada plus minus kan? Tak? So kita akan gunakan, gunalah kalkulator. Berapa nilai dia? Punca kuasa 53. Punca kuasa 53 berapa? Nanti kamu kira lah. Okay. So sempadan dia adalah x plus minus square root of 53. Kalau saya lukis, dia akan jadi macam ni lah. Ini negatif punca 53. Yang ini adalah positif punca 53. Dan kita kena ingat balik yang kita buat. Kalau bersambung, ini untuk kawasan negatif. Kalau terputus, ambil kawasan lebih besar di bawah. Okay. Jadi untuk soalan ni, kita akan ambil kawasan yang di bawah lah. Maka jawapan dia adalah x less than negative square root of 53. Ada equal Kemudian terputus x more than or equals to 53. Ini jawapan sebelah kiri. Untuk sebelah kanan, sama jugalah untuk sebelah kanan. Kalau kita ada yang ni, maksud dia kita akan ada plus minus square root of 53. Okay, ni sama je nanti. Okay, sama. Nanti kamu proses, buat graf. Graf dia akan ada satu negatif, satu lagi positif.
Okay. Kemudian kita akan pilih. So ingatlah, tak kisahlah apa jenis soalan. Kalau bersambung untuk less than. Kalau terputus untuk greater than. Untuk soalan ni kita gunakan less than. Less than. Maka pilih jawapan yang bersambung ni. Okay. Jadi untuk yang ni sebelah kanan, jawapan dia adalah bersambung. So X di antara negative square root of 43 less than square root of 43. Macam tu. Okay. Jadi penutup dia kena gunalah. Akhir sekali jangan lupa perkataan or ni. So ingat balik chapter 1. Kalau kita nak guna number line. Okay, number line. Ambil semua sempadan yang ada. Negative square root of 53. Kemudian baru kita ada negative square root of 43. Kemudian kita ada positif. Dan kita ada positif 53. Okey, kemudian jawapan yang sebelah kiri yang pertama. Jawapan yang pertama. Okey, jawapan yang pertama. Kita akan ambil less than. Ada sama dengan. Kemudian satu lagi more than. Ini kita buat jawapan satu baris. Satu baris. Kemudian jawapan yang kedua sebelah kanan. Jawapan yang kedua sebelah kanan. Kita akan ambil yang ni. Dia bersambung ni. So yang ni. Okey, yang ni. Sampai sini. Oh ni maksud dia union. Union. Maka jawapan akhir dia adalah, kalau kita nak rujuk kepada jawapan, ni satu. Kemudian kita akan ambil yang ni. Kemudian kita akan ambil yang ni. Okay, jadi answer. Kita nak buat dalam bentuk interval boleh, dalam bentuk inequalities pun boleh. Okay, so katakan saya nak buat jawapan interval. So negative infinity sampai square root, negative of square root 53, terputus. Sama balik, negative square root of 43, kemudian positif, terputus, sambung balik. Square root of 53 to infinity. Maksudnya kita akan ada tiga jawapan lah. Ada tiga jawapan yang terputus. Cara penulisan jawapan dia kalau terputus, kita letak je union. Union. Union ni bukan disebabkan soalan dia union. Asalnya kita punya jawapan dia, bila kita dah ambil kira ni, jawapan kita ada tiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maka nak gabungkan jawapan tu, kita mesti guna union. Ini open. Sepatutnya saya kena buat close. Ini close Kenapa kita kena buat close? Sebab soalan dia ada sama dengan. Dan circle kan. So ini betul kan? Close, yang ni close. Okay, yang ni close. Tetapi untuk infinity ni dia mesti open. Sebab infinity ni tak nampak nombor dia. Okay? Tak nampak nombor dia. Kalau tak nampak mesti open. Okay? So yang lain-lain ni mesti close. Ada soalan lain? Tak ada? Tak ada, sir. Okey, kita tengok contoh lain. Kita tengok contoh kalau less than. Contoh 17. Kalau less than. Okay, contoh 17. Kita ada still value of x squared minus 6x plus 4. Kemudian kita ada simbol less than or equal. Okey, ingat kalau less than mesti guna n. Maksudnya kalau saya hilangkan absolute value, dia mesti guna n. Kemudian sebelah kanan ni kena tukar. Kena ada plus minus 4. Termasuk yang ni lah. Okey, jadi kita akan buat x squared minus 6x plus 4. Yang sebelah kiri ni tak ada apa perubahan. Kita cuma hilang pagar je. Yang pertama salin je soalan. Tanpa pagar ni. Satu. Kemudian disebabkan less than n. Kalau katakan saya ubah ni greater than, maka mesti guna or. Sekarang mesti guna n. Okay, sekarang mesti guna n. Kemudian untuk yang sebelah kiri, yang ni kekal. Pastikan kita kena ubah ni. Ni, semua ni kena ubah.
Less than dia akan jadi greater than. Positive 4 dia akan jadi negative 4. So hati-hati ya, dia berubah di sini. Untuk sebelah kanan. Okay, ini kalau kamu tulis ni, kalau kata dengan soalan tu subjektif, ini dah dapat 1 markah. Kamu tulis ni 1 markah. Tapi kalau kamu tulis ni tanpa ada N, kosong markah. Sebab dia kena complete. Ada kiri dan kanan, tengah-tengah mesti N. Kalau kamu tulis O, maka kosong markah juga. Dia mesti N. Okay? So hati-hati yang tu. Sebab yang tu dah ada 1 markah. 1 markah ni sebab kamu dah hilangkan absolute value. Itu step yang pertama. Hilangkan absolute value, 1 markah. Tapi mesti lengkap. Okey, kemudian ini kita tengok kuadratik. So kita akan selesaikan. Ini dah jadi 0. So less than 0. So ingat baliklah bagaimana kita nak buat ni. Kalau nak mudah, factorize. Okey, ingat kalau kuadratik tak ada cara mudah untuk dapatkan jawapan. Mesti rujuk kepada graf. Yang pertama, dapatkan sempadan dulu. Dapatkan sempadan dulu. Ataupun kita panggil ZOF. Zeros of factor. Okey, kemudian kita lakarkan graf. Kita akan lakarkan graf. Graf dia sentiasa senyum. Ni 0. Yang ni adalah 6. Okey, kalau kita abaikan soalan yang bersambung untuk kawasan negatif. Yang terputus untuk kawasan yang positif. Boleh? Positif ni maksudnya greater than 0. Yang ni less than 0. Okay, kita nak pilih kawasan yang mana? Sebelum kita buat ZOF ni. Sebelum kita buat ZOF ni, kita menggunakan simbol ni. Less than. Maka rujuk kepada kawasan negatif. Okay, maka untuk kat sini jawapan dia adalah kita akan ambil X between 0 and 6. Kemudian tengok soalan. Soalan ada sama dengan tak? Kalau ada, tambah je sama dengan. Okey, itu untuk sebelah kiri. Sebelah kanan, sama juga. Kita akan selesaikan X squared minus 6X. Yang ini akan jadi positive 8. Greater than or equal to 0. Okey, kemudian kalau kita factorize ni dapat apa? Berapa nilai sepadan? Seorang cuba. X equal to 2, X equal to 4. Okay, nanti kamu guna kereta ya. So ini. Okay, ingat ini bukan jawapan Ini bukan jawapan. Ini bukan jawapan. Ataupun kalau saya nak buat in bracket ni, X minus 2, X minus 4. Ini kalau tak buat pun tak apa. Yang penting dia punya sempadan ni. Okey, kemudian daripada situ nanti kita akan, disebabkan ni kuadratik, maka nak dapatkan jawapan mesti guna graf. Okey, kalau saya abaikan soalan, bersambung ni adalah negatif, yang terputus ni adalah positif. Sama je. Untuk jawapan hari ni kita kena buat pilihan, nak ambil jawapan atas ke bawah. Rujuk kepada sebelum kita buat ZOF ni. Ni sebelum ni, chamber dia adalah ni, lebih besar. Ni maksud dia positif. Lebih besar. Pilihlah jawapan ni. Maka untuk jawapannya ni, kita akan gunakan cara penulisan terputus. X less than 2. Union by X more than 4. Tengok soalan ada sama dengan tak? Kalau ada, tambah sama dengan. Okay. Kemudian ni tak boleh lagi ni. Sebab kita jangan lupa, tadi kita dah menggunakan perkataan OR. OR ke N tadi? Oh, tadi kita guna N. Okay. Untuk penutup kepada jawapan, pastikan tutupkan dengan N. Maksud dia, kita gabungkan jawapannya ni, N jawapannya ni. Maka kita tutupkan dengan, mesti buat number line. Mesti buat number line. Ambil semua sepadan yang ada. Kita ada, kosong ada, kita ada 2. Tak perlu ikut skala. Ini cuma lakaran je. Okey, kemudian kita tulis jawapan kita yang pertama. Jawapan kita yang pertama tu maksud dia sebelah kiri ni. Okay, so yang ini adalah kosong dan circle sampailah 6. Yes, pastikan dan circle. Kemudian jawapan yang kedua. Jawapan yang kedua ambil yang ni sebelah kanan ni. Less than 2. Okay, ini pun sama dan circle.
Kemudian jangan buat anak panah sampai sini je. Sebab dia ada dua kawasan. Ada dua kawasan. Maka saya kena panjang ni. Mesti merentas kepada dua kawasan ni. Kemudian 4. 4 sini. Pastikan baris kedua ya. Kemudian jangan macam ni. Kalau ini salah. Sebab bila kita ambil sempadan 4, dia ada dua kawasan. Dua kawasan. Jadi kena panjangkan sampai merentas dua kawasan. Jangan pendek je. Kalau pendek nanti jawapan dia salah. Okey, pasti merentas dua kawasan. Okey, kemudian bila N ni maksudnya intersection. So ingat balik yang kita belajar chapter 1 tu. Kita nak buat number line tu. Macam mana kita nak solve kalau intersection dengan union. Okey. Ni maksudnya kalau intersection tengok yang ada dua-dua sekali. Inilah kawasannya yang bersilang. Ataupun saya boleh gambarkan dalam bentuk ni, number line. So ini kita punya jawapan ni. 4 sampai 6. Yang ada dua-dua kawasan. Kemudian, maka jawapan akhir dia, kalau saya nak tulis dalam bentuk interval. Ini semua close ya, sebab dia ada sama dengan close interval start from 0 to 2. Close interval. Kemudian jawapan yang kedua, 4 to 6. Close interval. Okey, yang ni. Kemudian sama macam tadi, kita dah ada dua jawapan tapi dia terpisah. Bila terpisah, cara nak tulis jawapan, kita letak union. Ingat ya, union ni, dia bukan refer pada yang ni. Yang ni dia tak ada kaitan. Ini, hasil daripada sini, inilah jawapan dia. So saya tulis jawapan, terputus. Cara kita nak tulis jawapan kalau terputus, kena letak union. Kalau saya ambil jawapan A tu, soalan A tu, kita ada hasil value of x minus 3, kemudian more than x minus 1. Ini kan. Kita ada hasil value kiri kanan. Kiri kanan. Okay. Kalau kiri saja, satu je hasil value dia, kita boleh gunakan kalau less than n. Kalau greater than or. Ini kalau hasil value sebelah kiri je. Kanan tak ada. Kalau ada kiri kanan, kita ubah cara. Saya akan buat, ni maksudnya step yang pertama. Okay, salin. Okey, kita akan ambil je kuasa dua kiri dan kanan. Ni, ini untuk case kalau hasil value tu ada kiri kanan. Kalau yang macam tadi, jangan guna kuasa dua. Guna takrifan sama ada guna less than, less n ataupun greater or. Greater or. So yang ni saya akan tukar kepada x tolak 3 kuasa 2. Greater than x minus 1. Maksud dia, hasil value ni bila kita kuasa 2 dia dah hilang simbol ni. So kita dah jadi macam biasa ni. So sebelah kiri expand. Expand. Ni ingat kita tak payah tunjukkan detail ni. Ingat yang saya punya cara tu. 9. Kalau lupa tengok balik ya. Maksudnya saya akan ambil x squared 1. Kemudian yang di tengah ni saya nak isi tengah ni ambil 2 multiply by 3 multiply by x. So dapat 6x. Kalau sini tolak, tolak. Kalau sini tambah, tambah. Sebelah kanan pun sama. Tak payah tunjukkan detail. Pastikan dia mesti ada dua sebutan. Kalau siapa yang buat ini, kalau expand dapat x squared plus 1. Siapa yang buat ni salah. Okey, ada soalan ke? Ada nak tanya? Ada, okey. Kemudian kita gabungkan ini dah habis. So okey. Okey, ini sama juga Ini sama juga. Ingat peraturan inequalities. Kalau ada negatif untuk variable ni, pastikan dia jadi positif. So kita akan buat for x less than positive. X less than 2. Okey, jadi untuk yang di sini, jawapan dia satu je. Jawapan dia satu je. Tak payah kita nak buat yang ada kiri kanan tu. Kan? Kita payah kita nak guna n ataupun o. Ini mudah. Terus. Ataupun kamu boleh buat jawapan dia macam ni. O. Ni yang O ni maksud dia nak tulis dalam bentuk interval Negatif infinity sampai 2.
open. Yang bentuk soalan ni yang selalu keluar ni. Okey, saya hilangkan absolute value. So kita akan dapat 1 over x minus 1. Sebelah kiri ni tak selesai. Hilangkan absolute value je. Less than 3, 1. Dan saya mesti guna n. Saya mesti guna n. Sebab dia less than. Kalau greater than, mesti guna or. So pastikan ni mesti betul. Kemudian ingat kita akan ubah ni. Ni untuk sebelah kanan dia dah jadi lain. Dia dah jadi greater than. Kalau 3, dia akan jadi negative 3. Ingat, ini kita ubah. Ini pastikan betul ya. Ini kalau kamu buat ni, 1 markah. Pastikan mesti ada n baru 1 markah. Kalau tak, dapat kosong markah. Okey, kemudian. Okey, untuk yang ni, ingat ya, dalam inequalities dia tak boleh cross multiply. Kita hanya boleh bawa ke kiri saja. Yang ni pun sama. Tak ada cara mudah dengan cross multiply. Okay, so ini kita akan samakan denominator dia. Okay, yang ini x minus 1. Okay, boleh ke ni? Ni samakan denominator. Kemudian kita akan ambil 1 plus 3 x minus 3. Okay, kemudian yang di atas dia akan jadi 1 plus 3. So kita dapat 4. Okay. So kita akan dapat 4. Sir. Ya. Yeah. Yang more than 0 tu 1 over x minus 3 ke 1 over x minus 1? Yang mana? Yang less than 0. More than 0. More than 0. Ni. Dia 1 over x minus 1 ke x minus 3? X minus 3. Oh ni 3 sebab ni 1 ke 3 ni? Bukan x minus 1 Oh, sorry. Ini salah ni. Inilah kan? Okey, terima kasih. Ini adalah x minus 1. Yes, betul. Okey, selesai. Yang di bawah ni samalah. Yang di bawah ni adalah x minus 1. Okey. So macam tu. So yang ni akan dapat tadi 1 tambah 3, 4. So okey, ni betul. Kemudian yang ini adalah x minus 1 less than 0. Yang ini akan jadi 1 minus 3. So negative 2. 3x minus 2. Betul tak? Divided by x minus 1. Okey. Disebabkan kita punya inequality ni dalam bentuk fraction. So jangan guna graph. Mesti guna sign table. Okey. Jadi untuk sign table yang pertama kita mesti dapatkan dia punya sempadan dia. Ataupun kita panggil dia sebagai ZOF. Zeros of factor. Jadi yang pertama, kalau yang atas ni sama dengan kosong, maka x sama dengan 4/3. Kemudian yang kedua, x sama dengan 1. Kemudian untuk yang ni, sama juga, kita akan dapatkan ZOF dia. Yang pertama, daripada atas, kalau sama dengan kosong, kita akan dapat 2/3. Yang di bawah ni adalah x sama dengan 1. Okey. Kemudian kita akan buat table seperti yang ni. Kita mulakan dengan sempadan 1, kemudian 4/3. Pilih satu nilai dalam kawasan ni. Less than 1 ni maksudnya 0 boleh ambil. Kemudian kita ambil nilai yang sesuai. Sebarang nilai. Okay. Yang ni pun sama. So gantikan. Bila kita ganti 0 ni kita akan dapat positif. Ganti dengan 1.2 masih positif lagi. Dan kalau kita ganti 2 kita akan dapat nilai negatif. Sama juga untuk yang ni. Kita ganti dengan nilai 0, kita dapat negatif. Ganti nilai 1.2 dapat positif. Ganti nilai 2 dapat positif. Sama juga untuk yang di sini. Okey, untuk yang di sini kita ganti 0, kita akan dapat, kalau kita ganti 0, kita akan dapat negatif. Dan kalau kita ganti 0 kat sini, negatif juga. Ganti 0.8, kita dapat positif. Ini kita akan dapat negatif. Yang ini kita akan dapat positif dan positif. Okey. Okey. Satu lagi cara. Ini cara yang pertama kita ganti nilai. Ganti nilai. Ada satu kaedah kalau kita nak cepat kita ambil di sini sempadan dia adalah 2/3. Sempadan dia adalah 2/3. So daripada sempadan ni kita tandakan dia positif. Okey.
kita tandakan dia positif. So daripada sempadan ni semua positif. Yang ke kiri negatif. Sama juga untuk yang ni. Ni sempadan dia adalah yang ni, 1. Maka daripada sempadan ni kalau ke kanan tu letak tanda positif. Kemudian selain daripada tu negatif. Okey. Kalau yang table yang pertama tadi, kalau saya nak guna cara yang kedua tadi, cara yang pertama kita ganti nilai. Cara yang kedua ni tak payah ganti nilai. Kita cari sempadan dia. Ni sempadan dia adalah di sini. Ni, 1. Sempadan dia. Maka disebabkan X kita ni positif, daripada sempadan ni ke kanan tu adalah positif. Ke kiri adalah negatif. Betul lah? Kemudian yang ni dia lain sikit. Yang ni kita tengok X dia negatif. Okay, so kita ambil sempadan dia kat sini. Jadi daripada sempadan disebabkan X ni negatif, maka nilai kanan tu negatif. Sebelah kiri positif. Berbeza dengan tadi. Yang tadi X kita adalah positif. Bila positif, daripada sempadan ni ke kanan tu mesti letak positif. Kalau yang ni disebabkan X tu negatif, maka daripada sempadan tu negatif untuk yang kanan. Belah kiri positif. Itu cara lain lah. Okay. So pilihlah mana kamu rasa mudah. Okay. Jadi untuk sebelah kiri ni kita pilih less than. Kita pilih less than. Bila pilih less than, pilih kawasan yang negatif. Maksudnya, saya akan ambil kawasan ni ke sini. 1. Yang ini ke kanan. Sebab kita ambil kawasan less than. Okay. 1 sini, 1 sini. So, kalau kita nak tulis jawapan dia, X less than 1, 1. Kemudian X more than 4/3. Dan soalan ni dia tak ada sama dengan, so tak payah fikirkan sama dengan. Kita letak union sebab jawapan kita terputus. Okey, untuk yang ni pun sama juga. Kalau kita refer pada soalan sebelum table ni, kita nampak greater than 0, maka kita pilih kawasan yang positif. Kawasan positif. Maksudnya kalau kita nak tulis jawapan, kita akan ambil X less than 2/3, 1. Satu lagi X more than 1. Okay, sama juga kita akan letak union sebab jawapan kita terputus. Okay, kemudian tadi kalau kita refer pada yang di atas, kita menggunakan N. Jadi jawapan akhir dia, kita mesti buat number line. Jangan kita biarkan jawapan dia berhenti di sini. Kita kena ambil, tutup dengan number line, ambil semua sempadan yang ada, daripada 2/3, kita ada nilai 1, kita ada nilai 4/3. Maksudnya kita ada 3 sempadan. Okey, jawapan yang pertama ni sebelah kiri lah. So kita akan buat less than 1. Sama macam tadi, jangan kita letak garis sampai sini je. Sebab dia merentas 2 kawasan. So panjangkan. Okey, kemudian sambung lagi 4/3 ke kanan. Untuk jawapan yang kedua letak label yang kedua ni. Ni jawapan yang kedua sebelah kanan ni letak label yang kedua. So daripada 2/3 less than, kemudian more than 1. Sama juga, jangan berhenti di sini sebab dia merentas 2 kawasan. Okey. Maka jawapan akhir dia adalah ini kita gunakan intersection. Intersection maksudnya pastikan mesti ada 2 kawasan yang bersilang. Okey. Maka daripada sini jawapan kita yang ni 1, kemudian yang ini 1. Okey. Maka jawapan akhir dia kalau kita nak buat dalam bentuk interval, saya boleh tulis sebagai negative infinity sampai 2/3. Disebabkan soalan yang tak ada sama dengan, saya akan buat open. Sama juga satu lagi jawapan, start from 4/3 to infinity. Okey. Kemudian disebabkan jawapan kita terputus, maka kita mesti gabungkan dengan U. Ini cara penulisan jawapan. Dia tak ada kaitan dengan kita tengah buat apa. Jangan sebabkan kita tengah buat intersection, kita letak sini intersection. Salah. Saya buat union ni sebab nak gabungkan 2 jawapan. Cara penulisan nak gabungkan 2 jawapan mesti guna union. Tak ada cara lain.